السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الختام، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Saya mengingatkan diri dan muslimin dan muslimat untuk mengikhlaskan niat apabila kita mengajar ilmu dan belajar ilmu agama. Amma ba'du, muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyuruh para mukminin untuk jaga diri mereka dan ahli keluarga mereka daripada api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan bahawasanya api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak ada seseorang di kalangan kita yang suka dirinya atau anaknya atau istrinya jadi bahan bakar api neraka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang suka ahli keluarganya jadi bahan bakar api neraka. Tidak ada di antara kita yang suka dirinya jadi bahan bakar api neraka. Maka perlu seorang ikut apa yang para ulama telah sebut tentang bagaimana seorang jaga dirinya dan ahli keluarganya daripada api neraka. Kita di dalam dunia ini tidak akan kekal selama-lamanya. Pasti ada satu hari yang kita akan keluar padanya daripada dunia ini, dan kita akan masuk ke dalam lubang kubur, dan kita akan masuk berseorangan. Tidak akan masuk bersama kita, sahabat kita atau anak kita atau ibu ayah kita, bahkan kita berseorangan. Maka apa yang memanfaatkan seorang apabila dia berada di dalam kuburnya berseorangan, itu adalah amalan yang salih. Seorang yang amalannya salih, amalannya baik, orang yang salih, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia berada dalam kubur, setelah dia dikembumikan dan ahli keluarganya balik, setelah dia dipersoalkan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan melihat rupa seorang datang kepadanya. Dia akan melihat rupa seorang yang berwajah tampan datang kepadanya sedang dia ada dalam kubur. Maka orang salih itu akan tanya kepadanya, siapakah kamu? Siapakah kamu? Kamu datang sedang saya berseorangan. Maka dia akan menjawab, saya adalah amalan kamu yang salih.
Amalan yang salih datang dalam rupa seorang yang berwajah tampan dan dia menemani orang yang salih itu di dalam kuburnya. Muslimin dan muslimat, insya-Allah taala pada malam ini kita akan mula siri pengajian yang baru dalam page ini, yang mana insya-Allah taala dalam siri ini yang kita namakannya sebagai Majlisul Huda, kita akan mula syarah satu kitab yang ringkas tentang ilmu fardu ain, yang mana ilmu ini dengannya seorang tahu bagaimana dia selamat di hari akhirat. InsyaAllah ta'ala nanti saya akan jelaskan dan syarah lebih lanjut tentang ilmu ini, ilmu fardu ain. Maka saya harap muslimin dan muslimat share dan jemput kawan-kawan dan sahabat yang mereka belum belajar ilmu fardu ain, supaya mereka duduk dan dengar dan ikut kita dalam pengajian ini. Dan bagi mereka yang pernah belajar ilmu fardu ain, ikut juga kita, kerana sangat baik seorang ulang ilmu yang dia telah belajar sebelum ini, dia ulang haji. Dan kadang-kadang seorang lupa setengah daripada apa yang dia belajar, maka dengan ini dia akan ingat balik apabila dia ikut pengajian ini. Dan apabila kita buat majlis ilmu, maka apabila dengar kepada ilmu ini, pasti ada manfaat. Pasti ada manfaat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang ada ikhlas dalam menuntut ilmu, maka biasanya dia tidak rasa bosan daripada mengulang ilmu yang dia pernah belajar. Maka sekarang apa yang saya mahu muslimin dan muslimat buat, sebelum saya mula baca matan kitab yang kita akan syarah pada malam ini, saya harap setiap orang jemput kawan-kawan dan sahabat untuk ikut pengajian kita pada malam ini, dan bagi tahu mereka kita akan mula pada kitab ini daripada awal insya-Allah. Maka kitab yang kita pilih untuk membacanya adalah kitab yang berjudul Awjazul Mukhtasarat. Awjazu المختصرات في علم الحال على مذهب السادة الشافعية. Kitab ini adalah kitab yang ringkasan daripada kitab yang lain. Mungkin ada setengah daripada yang ikut pengajian kita pernah belajar kitab Safinatun Najat. Kitab Safinatun Najat sangat hampir kepada kitab ini. Kitab ini apabila membacanya, rasa seolah-olah membaca kitab Safinatun Najat. Tetapi kerana Safinatun Najat ada beberapa bahagian yang mana tidak dimasukkan dalamnya, yang berkait tentang syarahan tentang dosa-dosa dan beberapa perkara yang lain, maka pengarang kitab ini yang dia adalah Al-Fadil Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Ibrahim Ar-Rayi, yang dia meringkaskan kitab ini daripada kitab-kitab yang lain, dia telah masukkan dalam kitab ini perkara-perkara yang sangat bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan baca kitab ini dan kita akan syarahkan. Maka saya harap muslimin dan muslimat ada nota, ada buku nota, dan mereka ambil nota tentang syarahan yang kita akan sebut. Dan sesiapa yang ada anak yang sudah mumayyiz, sudah dalam usia mumayyiz, maka hendaklah dia panggil dia dan minta daripada dia duduk juga dan dengar ilmu ini. InsyaAllah ta'ala pengajian kita pada setiap kali adalah sekadar 40 minit sahaja. Maka itu tidak banyak, dan kita akan buatnya 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, yakni Isnin, Rabu dan Jumaat. Dan kita akan mula pada pukul 9. Khususnya sekarang ramai orang sudah kembali kepada kerja mereka, dan ramai daripada kanak-kanak sudah balik ke sekolah.
maka kita pilih untuk mula pada pukul 9 supaya sempat dengar dars atau majlis ini setelah sudah solat Isya. Setelah sudah solat Isya boleh dengar ilmu ini, kemudian boleh tidur awal untuk nak bangun tahajud dan solatus subuh, kemudian pergi kerja. Maka harap semua usaha untuk ikut pengajian ini pada setiap kali dan jemput kawan-kawan dan sahabat untuk ikut. Okey. Cara yang kita akan ikut dalam pengajian kita adalah saya akan baca matan ini dan saya akan syarah. Saya akan baca matan, kemudian saya akan syarah. Maka kita mula daripada muka surat 5. Muka surat 5. InsyaAllah ta'ala bagi yang tidak ada salinan, setiap kali pengajian kita akan upload bahagian yang kita telah baca. Maka dia boleh ikut nanti insyaAllah ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, pengarang kitab rahimahullah telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Mafhumnya, setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, dia kata, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan daripadanya kita meminta pertolongan atas urusan dunia dan agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. Salawat dan salam Allah buat penghulu kita Muhammad, penyudah sekalian Nabi, juga buat keluarga baginda dan para sahabat baginda yang terpilih. Maka pengarang rahimahullah telah mula kitabnya ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya pengarang kitab agama, mereka mula kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk dapat berkat daripada ini. Maka dia mula dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, yakni saya mula dengan nama Allah. Saya mula dengan nama Allah. Ini makna Bismillah. Dan nama Allah maknanya yang baginya ketuhanan. Dan ketuhanan adalah kuasa ke atas mencipta. Allah Ta'ala hanya dia yang mencipta dengan makna mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Tiada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahman ini nama bagi Allah, dan nama ini adalah di antara nama-nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama Allah dan Ar-Rahman, dua nama ini di antara nama-nama yang khas bagi Allah. Dengan makna kita tidak boleh namakan selain Allah dengan dua nama ini. Tidak boleh seorang namakan anak dia dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman, kerana dua nama ini adalah khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah makna Ar-Rahman? Nama Allah Ar-Rahman maknanya yang banyak merahmati orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di dunia ini. Dan hanya merahmati orang-orang yang beriman di akhirat. Maka di dunia ini Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, kerana dua-dua mereka ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada rumah, ada macam-macam daripada nikmat duniawi. Adapun di akhirat, maka Allah Ta'ala tidak merahmati melainkan orang yang beriman sahaja di akhirat. Adapun nama Allah Ar-Rahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim maknanya
yang banyak merahmati orang-orang yang beriman. Kata pengarang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yani segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Perkataan al-alamin kata jama' bagi alam. Dan alam adalah setiap sesuatu selain Allah. Setiap sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Hamba, perbuatan hamba, langit, bumi, malaikat, setiap sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dia adalah Tuhan bagi alam ini. Dia pencipta bagi alam ini. Kata pengarang, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, yani kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas urusan dunia dan agama. Kemudian pengarang dia kata, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Apakah makna Allahumma salli ala Muhammad? Maka setelah dia telah baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia memuji Allah, dia kata Alhamdulillah. Sekarang dia kata wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Yani apabila kita kata Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu adalah doa. Yani kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad dan menambah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Allahumma salli ala Muhammad. Adapun apabila kita baca salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani apabila dia kata wa sallallahu wasallama, apakah makna wasallama? Di sini maknanya atau assalam maknanya al-aman, yani kita mohon daripada Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman daripada apa yang dia bimbang risau ke atas umatnya. Kemudian pengarang rahimahullah dia buat salat dan salam, dia baca salat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia nabi yang akhir, yang tiada setelahnya nabi, dan ke atas ahli keluarganya, yakni kerabatnya yang beriman, dan ke atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dikira sahabat adalah orang yang telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kebiasaan, dan dia telah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah wafat dalam keadaan iman. Ini yang dipanggil sebagai sahabiyun atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah satu zikir, dia sebutnya pada pendahuluan kitab. Pendahuluan kitab ini kita akan melihat atau kita akan baca dalamnya tentang sebab kenapa pengarang telah menulis kitab ini. Tapi sebelum dia sebut tentang itu, dia telah sebut satu zikir. Zikir ini yang ia la hawla wa la quwwata illa billah, warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya zikir ini ada padanya manfaat bagi 90 penyakit. Sekurang-kurangnya adalah alham, rasa sedih. Maka sesiapa yang rasa sedih, rasa penat, letih, sedih, stres, hendaklah dia memperbanyakkan baca la hawla wa la quwwata illa billah. Zikir ini apakah maknanya? Makna la hawla wa la quwwata illa billah ay la hawla an ma'siyati Allah illa bi'ismati Allah wa la quwwata ala ta'ati Allah illa bi'auni Allah. Yani seorang hamba tidak mampu untuk dia jaga dirinya daripada dosa,
melainkan dengan jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mampu membuat taat melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti bahawasanya perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia berlaku dengan kehendak Allah. Jika hamba buat yang baik atau dia buat yang buruk, semua itu dengan kehendak Allah dan ciptaannya. Maka la hawla wa la quwwata illa billah difahami daripadanya bahawasanya hamba tidak mampu jaga dirinya daripada melakukan dosa melainkan dengan jagaan daripada Allah. Dan hamba tidak mampu untuk buat taat melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, amma ba'du fa innal ilma nurun wal jahla tihun wa hayratun wa khasar. Mafhumnya, adapun selepas itu sesungguhnya ilmu itu cahaya, manakala kejahilan itu pula kesesatan, kebingungan dan kerugian. فمن العار على المكلف أن يرضى لنفسه بحال أهل الخزي والخذلان ويهمل تحصيل علم الحال. Justeru antara perkara yang mengaibkan seorang mukallaf itu adalah tatkala dia rela bagi dirinya dengan keadaan orang yang keji dan rugi, dan dia pula mengabaikan menuntut ilmu fardu ain. Subhanallah, beberapa perkataan dalam pendahuluan ini, tapi apabila orang fokus tentangnya betul-betul, jadi sebab untuk semangatnya atau jadi sebagai sesuatu yang membakar semangatnya untuk dia belajar ilmu agama. Pengarang ini yang dia seorang yang berilmu, dia kata, adapun setelah ini, setelah pendahuluan dia, ya, atau setelah dia telah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia telah memuji Allah, buat salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia baca zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka dia kata, amma ba'du, adapun setelah itu, fa innal ilma nurun, yakni ilmu itu seumpama cahaya. Apabila seorang mahu ikut satu jalan yang gelap gelita, maka adakah dia akan pergi berjalan adakah dia akan ikut jalan itu yang dia tahunya gelap gelita? Adakah dia akan ikutnya tanpa ada cahaya dengannya, atau dia akan membawa bersamanya pelita atau sesuatu yang mencahayakan bagi dia jalan, supaya dia boleh nampak mana ada lubang, mana ada perangkap. Jika ada perkara bahaya dalam jalan itu, dia boleh elakkan. Maka ilmu itu sesuatu yang dengannya seorang jaga dirinya dan mempertahankan dirinya dengan ilmu ini. Dengan seorang belajar ilmu agama, dia tahu bagaimana jaga dirinya daripada api neraka. Bukankah kita telah sebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu seorang jaga dirinya. Kerana ini kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ali bin Abi Talib, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Sayyiduna Ali apabila dia bagi nasihat kepada sahabatnya atau anak muridnya Kumail ibn Ziyad, dia kata kepadanya, ilmu lebih baik daripada harta. Kerana ilmu menjaga kamu, tetapi kamu yang perlu jaga harta. Apabila kita contohnya membeli satu kereta yang baru, kita perlu nak cari parking baginya. Kita akan pasang alarm. Kita mungkin malam pertama ramai orang apabila membeli satu kereta yang mahal,
Maka mungkin malam pertama mereka tidak tidur, mereka bimbang akan dicuri atau berlaku kepadanya apa. Maka setiap 5 minit mereka akan tengok daripada tingkap, adakah masih lagi ada atau sudah dicuri. Maka harta yang kita punya, kita cari dan kita fikir bagaimana kita nak mempertahankannya. Adapun ilmu, maka ilmu menjaga kita. Menjaga kita daripada waswas syaitan. Dengan ilmu seorang boleh memerangi syaitan. Dengan ilmu seorang boleh tolak waswas syaitan dan lintasan-lintasan yang buruk. Adapun orang yang tidak ada ilmu, jika syaitan bising bagi dia, jika syaitan buat waswas bagi dia, bagaimana dia akan mempertahankan dirinya? Bahkan ada setengah orang yang syaitan buat waswas bagi mereka sampai menjatuhkan mereka dalam kekufuran, wal'iyadhu billahi ta'ala, sampai membawa mereka kepada mengingkari kewujudan Allah, wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka perlu berhati-hati dengan ilmu seorang jaga dirinya. Dengan ilmu seorang tahu apakah yang halal dan apakah yang haram. Kalau tidak belajar ilmu, bagaimana dia akan tahu apakah yang haram untuk menjauhinya? Betapa ramainya orang yang terjerumus dalam haram, dan mereka pun memberi anak mereka dan ahli keluarga mereka makan daripada sumber yang haram, sedangkan mereka jahil. Mereka tidak faham apakah itu riba, dan tidak faham tentang banyak perkara yang berkait dengan agama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kata Sayyiduna Ali, al-ilmu yahrusuka, ilmu agama mempertahankan kamu, menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, tapi kamu yang akan jaga harta. Maka ilmu lebih baik daripada harta. Sesiapa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya ilmu agama, maka sudah diberi kepadanya nikmat yang sangat-sangat besar. Ramai orang zaman sekarang, mereka pilih bagi diri mereka kekal dalam kejahilan. Kerana ramai daripada mereka sibuk dengan merasai kelazatan duniawi. Sibuk dengan mahu kumpulkan duit dan harta, dan tidak memberi masa untuk dengar ilmu, untuk menyucikan hati dengan ilmu. Maka keadaan mereka semakin teruk dan semakin teruk dan semakin teruk. Dan apabila orang jauh daripada majlis ilmu, biasanya hatinya akan jadi keras. Semakin dia menjauhi dirinya daripada majlis ilmu dan dengar tazkirah, semakin hatinya jadi keras. Maka hendaklah seorang dia sentiasa dengar majlis ilmu, kekalkan bagi dirinya pada setiap minggu. Dia kekalkan bagi dirinya masa-masa yang padanya dia akan menuntut ilmu, dia akan dengar majlis ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kejahilan itu tentang ilmu fardu ain, satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Kata pengarang, wal jahla tihun wa hayratun wa khasar. Kejahilan itu adalah kesesatan, kebingungan dan kerugian. Sangat bahaya seorang yang mukallaf, seorang yang baligh, yang berakal, yang telah sampai kepadanya dakwah Islam. Sangat bahaya dia rela bagi dirinya, terima bagi dirinya kekal dalam keadaan jahil, dan dia hidup di dunia ini seperti binatang, makan, minum, rehat, rasa kelazatan duniawi, dan tidak usaha untuk buat perkara yang menyelamatkan dia di hari akhirat. Muslimin dan muslimat, walaupun orang jadi di dunia ini sangat kaya, walaupun orang di dunia ini jadi orang yang peringkatnya yang duniawi sangat tinggi, pada akhirnya dia akan mati. Tengok orang salih yang pernah hidup sebelum kita, tengok orang yang fasik yang pernah hidup sebelum kita. Bukankah dua-dua mereka telah meninggalkan dunia ini? Orang yang salih telah wafat,
dan ada orang fasik telah wafat, tetapi apa yang kekal bagi setiap daripada mereka? Masa yang orang salih telah menggunakan pada taat, memanfaatkan dia dan menggembirakan dia, dan apa yang dia telah menghadapi dari yani kesusahan dan masalah-masalah yang dia telah menghadapi di dunia sudah habis. Dia telah meninggal dunia ini, dia telah meninggalkan dunia ini, maka kesusahannya sudah habis, kesedihannya di dunia sudah habis, rasa sakit di dunia sudah habis, tapi kekal bagi dia amalannya yang salih yang dia telah membuat. Kekal bagi dia pahala menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu itu. Adapun orang yang fasik, yang telah menghabiskan masanya di dunia ini hanya dia telah menghabiskan masanya di dunia ini dalam perkara-perkara duniawi, ikut hawa nafsunya, melakukan dosa, pergi rasa kelezatan-kelezatan duniawi, suka banyak tidur, banyak makan, banyak rehat, jalan-jalan cari makan, dan banyak ketawa di dunia ini. Apakah yang kekal bagi dia? Kelezatan yang dia telah rasa pada melakukan yang haram, sudah habis kelezatan itu. Yang kekal dosa yang dia tidak taubat daripadanya. Maka orang yang cerdik adalah orang yang buat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik adalah orang yang buat muhasabah bagi dirinya dan buat persediaan bagi apa yang setelah mati. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara perkara yang aib bagi orang mukallaf, dia abaikan belajar ilmu fardu ain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentangnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yani menuntut ilmu agama yang ia fardu ain, yang wajib ke atas setiap orang mukallaf, qadar yang wajib ke atas setiap orang mukallaf mempelajarinya, maka menuntut qadar itu adalah wajib ke atas setiap orang mukallaf muslim dan muslimah. Maka ilmu agama walaupun ia luas, tetapi ada sekadar daripadanya yang mana wajib ke atas setiap orang mukallaf muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Ilmu ini adalah ilmu yang dinamakan dengan al-fardul ainiyu min ilmi din, atau ilmu fardu ain. Dan ilmu ini termasuk dalamnya sebahagian tentang aqidah, tentang mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ada sebahagian daripadanya berkait tentang syarahan apakah kewajipan-kewajipan atas mukallaf dan bagaimana buat kewajipan itu dengan cara yang betul. Contoh, solat 5 waktu itu wajib ke atas setiap mukallaf. Bagaimana ia dibuat? Bagaimana cara ia dibuat solat 5 waktu itu? Maka dengan ilmu fardu ain seorang belajar bagaimana dibuat solat 5 waktu, dan bagaimana dia buat bagaimana seorang buat kewajipan-kewajipan yang lain yang wajib ke atasnya. Dan dalam ilmu ini ada bahagian yang ia menerangkan tentang dosa-dosa. Apakah dosa-dosa hati? Apakah dosa-dosa lidah? Apakah dosa-dosa mata? Apakah dosa-dosa telinga? Dan dosa-dosa yang lain. Maka dalam ilmu fardu ain kita menjelaskan dalam ilmu fardu ain apakah dosa-dosa supaya orang elakkan dan menjauhi membuat dosa. Karena seorang yang tidak tahu kejahatan, kemungkinan besar dia jatuh dalamnya tanpa tahu dirinya sudah jatuh dalam kejahatan. Maka seperti mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sayyiduna Hudzaifah, dia kata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa ana as'aluhu 'anil syarri hadharan min an aqa'a fihi atau kama qala. Yani Hudzaifah dia kata, ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia tentang perkara-perkara yang baik. Dan saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apakah perkara-perkara yang buruk. Kenapa dia tanya? Dia kata supaya saya tidak jatuh dalam perkara yang buruk. Dia minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya tentang perkara-perkara yang buruk supaya dia elakkan membuatnya. Maka ini adalah tujuan daripada seorang tahu apakah yang dosa supaya dia tidak buatnya. Kata pengarang, فرأيت جمع هذا المختصر ليكون معينا على فهم هذا القدر المفروض عينا من علم الدين في أقصر مدة. Difahami daripada ini, kata pengarang, oleh itu saya melihat bahawa menghimpunkan mukhtasar ini akan menjadi pembantu bagi memahami kadar ilmu agama yang fardu ain dalam tempoh yang paling singkat. Pengarang rahimahullah, pengarang kitab ini mahu membantu orang untuk membelajar ilmu fardu ain dalam masa yang singkat. Zaman sekarang ramai orang semangat mereka sudah mati. Tidak ada semangat. Walaupun kita bagi tahu mereka pengajian pengajian akan dibuat online, pun dia malas untuk nak buka dan dengar pengajian. Kalau kata kepada dia, datanglah majlis ilmu, dia malas bergerak untuk datang majlis ilmu. Zaman sekarang, ramai orang semangat mereka terhadap perkara-perkara duniawi. Terhadap perkara-perkara duniawi. Ramai orang tidak ambil berat tentang belajar ilmu agama. Maka kitab ini kitab yang sangat ringkas, yang mana apabila seorang tahu bahawasanya ia ringkas, dia akan rasa semangat untuk mahu talaqi kitab ini dan dengar syarahan kitab ini dan ambil manfaat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata pengarang, sammaituhu awjaza mukhtasarat as-sadat asy-syafi'iyyah fi ilmi al-hal wa 'ala Allah tawakkuli wa ilayhi unib. Kata beliau, saya menamakan mukhtasar ini awjaz mukhtasarat as-sadat asy-syafi'iyyah fi ilmi al-hal, yakni ringkasan yang paling ringkas pada ilmu fardu ain berdasar madhab Syafi'i. Kitab ini kitab yang paling ringkas tentang fardu ain dalam madhab Syafi'i. Dia kata, kepada Allah saya bertawakal dan kepadanya juga saya taat dan bertaubat. Okey, kitab ini pengarangnya telah mengambilnya atau telah meringkaskannya daripada beberapa kitab yang sangat masyhur. Di antara kitab-kitab yang dia telah guna untuk mengambil daripadanya kitab ini adalah kitab Safinatun Najat, dan sangat nampak persamaan di antara kitab Safinatun Najat dan kitab ini. Kitab Safinatun Najat, yang ia kitab yang sangat masyhur, dinamakan Safinatun Najat fima yajibu 'ala al-'abd li maulah, karangan Al-Qadhi Al-Faqih Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini juga diambil sebahagian daripadanya daripada kitab Sulam At-Tawfiq ila Mahabbatillahi ala At-Tahqiq, karangan Al-Alim Al-Allama Al-Syeikh Abdullah ibn Husain ibn Tahir Al-Hadrami daripada ulama Yaman. Dan kitab ini sangat masyhur, dibaca dan diajar di Mesir, di Yaman, di Indonesia, di negara Syam. Dan juga diambil sebahagian daripadanya daripada kitab-kitab yang lain yang masyhur, seperti kitab Aqidatul Awam, seperti kitab Nurul Zalam, seperti Kifayatul Al-Awam, seperti Matan Asy-Syaibaniyah, Risalat Al-Khadimi, seperti Ifadatul Ikhwan, Idahul Ma'ani, Al-Anwarul Lami'ah, dan selain itu daripada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masyhur. Maka saya harap muslimin dan muslimat ikut kita setiap pengajian, kerana pada kali yang akan datang kita akan mula perbahasan tentang bahagian akidah,
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jangan lupa untuk tekan like bagi page kita dan guna bell supaya kamu tahu atau ada reminder bagi kalian apabila kita upload satu video yang baru. Dan harap kongsikan video ini dan video-video yang lain dengan sahabat-sahabat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.